Assalamualaikum, salam sejahtera Cik Gunan. Kembali lagi. Dalam video pada kali ini kita akan melihat pelajaran matematik tambahan SPM fungsi trigonometri bahagian yang kelima. Dalam bahagian yang kelima kita akan melihat beberapa contoh-contoh soalan dalam penyelesaian persamaan trigonometri. Penting adalah kita mesti mempunyai julat nilai bagi sudut-sudut yang kita kehendaki. Bagi contoh soalan-soalan ini, cikgu hadkan julat untuk nilai sudut. Nilai X-nya adalah antara 0 hingga 360 darjah. Sekarang kita lihat contoh soalan yang pertama. Katakan kita dikehendaki mendapatkan penyelesaian bagi persamaan sin 2x sama dengan 1. Jadi kalau kita perhatikan di situ, ya, kita hendak mendapatkan nilai sin 2x. Jadi sekiranya kita dapatkan nilai suatu sudut, untuk kita mendapatkan nilai x, kita perlu membahagikan dengan 2. Oleh yang demikian, kita perlu mengambil kira sudut pada kitaran yang kedua. Jadi kita buat andaian terlebih dahulu bahawa sekiranya sin theta yang sama dengan 1, sudut yang mungkin untuk kita adalah sudut 90 darjah pada kitaran yang pertama. Kerana sin sudut 90 darjah adalah 1. Sementara sudut pada kitaran yang kedua yang dimaksudkan adalah sudut ini, dia adalah 360 tambahkan dengan 90 darjah. So kita akan dapat sudutnya adalah 410 darjah. Jadi dua sudut ini yang perlu kita pertimbangkan nanti untuk mendapatkan nilai sudut x. Jadi yang bernilai ini adalah 2x yang sama dengan 90 darjah dan 410 darjah. Jadi untuk mendapatkan nilai x, kita perlu bahagikan dengan 2. 90 bahagi 2, kita akan dapat 45 darjah. Dan 410 bahagikan dengan 2, kita akan dapat 205 darjah. Jadi ini adalah nilai x yang mungkin yang mematuhi kehendak persamaan ini. Kita perhatikan contoh soalan yang kedua, diberi cos setengah x sama dengan negatif 0.5592. Jadi maknanya dalam soalan ini kita dikehendaki mendapatkan nilai x. Jadi langkah kita yang pertama, kita buat andaian dahulu. Katakan cos theta yang nilainya 0.5592. Perhatikan, cikgu menggunakan nilai cos yang positif untuk mendapatkan sudut asas. Jadi sudut asas, bila cos bernilai negatif, kita boleh perolehi menggunakan kalkulator. Kita boleh menggunakan kalkulator. Bila kita tekan shift cos bagi 0.5592, kita gunakan nilai yang positif, dia akan memberi kita 55.99 ataupun 56. Jadi sudut asasnya adalah 56 darjah. Ini adalah kedudukan sudut asas 56 darjah. Dan ini adalah kedudukan sudut asas pada sukuan-sukuan yang lain. Okay. Kemudian perhatikan bahawa kita hendak mencari nilai sudut di mana cosnya bernilai negatif. So kita kena tengok pada nilai nisbah trigonometri pada sukuan. Nilai cos yang negatif adalah sukuan yang kedua dan sukuan yang ketiga. Kerana sukuan yang pertama semua positif termasuk cos, sukuan yang keempat cos yang positif. Jadi sukuan kedua dan ketiga cos bernilai negatif. Jadi maknanya nilai sudut setengah x itu adalah sudut pada sukuan yang kedua, di mana sudut asas dengan 56 merujuk kepada sudut ini. Cara untuk mendapatkan sudut ini adalah 180 darjah tolakkan dengan 56. Dan satu lagi adalah pada sukuan yang ketiga, kita merujuk pada sudut ini. Perhatikan kedudukan sudut asas
Untuk mendapatkan sudut ini, ia adalah 180 darjah tambahkan dengan 56. Dalam kes ini kita tidak perlu mengambil kira kitaran yang kedua, kerana untuk dapatkan nilai X kita perlu darabkan dengan 2. Sudah tentu akan memberikan nilai yang lebih daripada 360 darjah. Jadi daripada sini kita dapat setengah X adalah 124 darjah, dan di sini adalah 236 darjah. Cukup ambil kira dua sudut itu. Untuk dapatkan nilai X kita perlu darabkan dengan 2. So selepas kita darabkan dengan 2, kita akan dapat 248 darjah, dan 236 bila kita darabkan dengan 2, dia adalah nilainya adalah 442. So ini adalah merupakan nilai bagi dua sudut, ya, bukan 442, 472. Okey, dan perhatikan julat di sini X berada antara 0 dengan 360. Oleh sebab itu nilai X yang boleh diterima hanya X sama dengan 248 darjah. Okey, perhatikan soalan yang ketiga. 2 tangen X sama dengan 1.2494. Jadi langkah pertama dalam penyelesaian persamaan trigonometri, kita mudahkan terlebih dahulu. Kita mudahkan persamaan ini. Tangen X akan sama dengan 1.24974. Kita perkan dengan 2 bawa belah kanan, dia akan jadi bahagi. Jadi tangen X akan sama dengan, boleh gunakan kalkulator, nanti kita akan dapat 0.62487. 0.62487. Ini adalah nilai tangen X. Langkah yang berikutnya kita cuba selesaikan. Kita buat andaian terlebih dahulu. Katakan tangen theta yang sama dengan 0.62487. Jadi theta yang kita dapatkan di sini adalah sudut asas, iaitu sudut pada sukuan yang pertama. Jadi kita tekan shift untuk tangen. Tangen 0.62487. Jadi kita akan dapat sudutnya adalah 32 darjah. So ini merupakan sudut asas 32 darjah. Jadi 32 darjah, kalau kita consider di sini, katakan ini 32 darjah. Ini adalah kedudukan 32 darjah pada sukuan-sukuan yang lain. Okay, langkah berikutnya kita perlu mengambil kira nilai tangen yang positif. Ya, tangen yang positif adalah pada sukuan yang pertama dan sukuan yang ketiga. Oleh sebab itu, ya, kita akan dapat X adalah sudut pada sukuan yang pertama. Kita boleh menggunakan nilai sudut asas 32 darjah. Kemudian pada sukuan yang ketiga, nak mendapatkan sudut pada sukuan yang ketiga, sudut ini adalah 180 darjah, tambahkan dengan sudut asas 32. 180 darjah tambahkan dengan 32 darjah. So nilai X adalah 32 darjah, dan nilai di sini bila kita tambahkan, kita akan dapat nilainya adalah 212 darjah. So ini adalah penyelesaian untuk soalan ini. Dalam kes ini, perhatikan cikgu tidak mengambil kira sudut pada kitaran yang kedua, kerana nilai X kita telah mengambil kira semua sudut pada kitaran yang pertama. Okey, ini adalah soalan yang keempat. Sin X sama dengan cos 33 darjah. Ya, dalam kes ini
maklumat yang diberikan kepada kita, nilai sin X sama dengan nilai cos bagi 33. Kita gunakan kalkulator untuk mendapatkan apakah dia nilai cos bagi 33 yang diberikan dekat kalkulator adalah 0.8387. So, dia akan sama dengan 0.8387. Ini adalah nilai bagi sin X. So, langkah yang berikutnya, kita buat andaian, katakan sin theta yang 0.8387. Kita akan mendapatkan sudut theta ataupun sudut asas apabila nilai sin bagi sudut itu 0.8387 shift bagi sin 0.8387 yang diberikan kepada kita adalah 57 darjah. So, sudut asasnya adalah 57 darjah. Kemudian kita perlu mengambil kira nilai nisbah trigonometri pada sukuan. Ini kedudukan sudut asas. Kemudian sin yang positif adalah pada sukuan yang pertama dan sukuan yang kedua. Ini bermakna nilai X, sudut yang pertama kita boleh gunakan sudut asas iaitu 57 darjah. Selain daripada itu, nilai sin juga positif pada sukuan yang kedua iaitu sudut ini. Nak mendapatkan sudut ini 180 tolakkan dengan sudut asas. Akhirnya kita akan dapat nilai bagi sudut X adalah 57 darjah. Dan 180 tolakkan dengan 57, kita akan dapat 123 darjah. So, ini adalah penyelesaian pada soalan ini. Perhatikan soalan yang kelima. 5 cos X sama dengan 2 cos X. Jadi langkah yang pertama dalam penyelesaian fungsi trigonometri, penyelesaian persamaannya adalah kita mudahkan dulu persamaannya. Perhatikan di sini kita ada cotangent. Kita tukar dulu, kita mudahkan persamaan ini. 5 cos X sama dengan 2 cotangent setara dengan cos X perkan dengan sin X. Ya, kalau tangent dia adalah sama dengan sin ke cos, jadi cos kita terbalikkan, cos adalah cos perkan dengan sin. Sekarang kita kena mudahkan lagi, kita bawa ini ke sebelah kiri. 5 cos X tolakkan dengan 2 cos X per sin X sama dengan 0. Kemudian kita cuba fakturkan. Perhatikan sebutan ini ada cos, yang ini pun ada cos. Kita keluarkan cos X. So, dalam kurungan adalah 5 tolak 2 per sin X sama dengan 0. Bila kita dapat dalam bentuk pendaraban dua ungkapan sama dengan 0, barulah kita boleh selesaikan, di mana di sini kita tahu bahawa cos X sama dengan 0 ataupun 5 tolak 2 per sin X yang sama dengan 0. Jadi kita selesaikan secara berasingan. Kalau cos X sama dengan 0, ya, boleh gunakan kalkulator ataupun pelajar perlu ingat bahawa nilai cos di mana memberikan nilai sudut kosong adalah 90 darjah dan 270 darjah ini pada sukuan yang pertama. Jadi cikgu tak perlu mengambil kira kitaran yang kedua sebab perkali bagi X di sini 1. Okay, kemudian perhatikan yang ini bila kita selesaikan, ini bawa ke kanan, 5 akan sama dengan 2 per dengan sin X. Kita bawa sin X ke sebelah kiri, sin X akan sama dengan 2 per 5 ataupun 0.4. Jadi kalau kita anggap sin theta sama dengan 0.4, untuk kita dapatkan nilai sudut asas sin bagi 0.4
adalah 23.58. So, sudut asasnya adalah 23.58 darjah. Dan untuk penyelesaian persamaan ini, kita juga perlu mengambil kira nilai nisbah trigonometri pada sukuan. Sin positif dia melibatkan sukuan yang pertama dan sukuan yang kedua. So, pada sukuan yang pertama, sudut X akan sama dengan 23.58 darjah. Sementara pada sukuan yang kedua, dia adalah 180 darjah. Tolakkan dengan 23.58 darjah. Kita tidak perlu mengambil kira sudut pada kitaran yang kedua. Jadi kita mudahkan. Di sini kita akan dapat 23.58 darjah. Dan ini bila kita tolakkan, kita akan dapat 156.4 ataupun perpuluhan 42 ya. Okey. Seterusnya, setelah kita menyelesaikan kedua-dua bahagian ini, kita boleh kumpulkan kesimpulannya. X akan sama dengan tulis semula mengikut tertib 23.58 darjah, 90 darjah, 156.42 darjah dan 270 darjah. Ini adalah penyelesaian untuk persamaan trigonometri ini. Sekarang perhatikan soalan ini. Kita diberi satu persamaan 3 cos X tambah 2 secant X tambah 7 sama dengan 0. Jadi mudahkan terlebih dahulu. Ketika cos X tambahkan dengan secant bermaksud 1 per dengan cos, iaitu gantikan dia adalah 2 per cos X tambah 7 sama dengan 0. Langkah yang berikutnya, kita akan darabkan semua sebutan dengan cos X untuk menghilangkan cos X di bahagian bawah. So kita akan dapat 3 cos kuasa 2x, itu cos X, darabkan dengan cos X, itu tulis sebagai cos kuasa 2x, tambahkan dengan 2 sebab cos X dah masuk, tambah 7 cos X sama dengan 0. Kalau perhatikan, dia dalam bentuk persamaan kuadratik. Susun semula 3 cos kuasa 2x tambah 7 cos X tambah 2 sama dengan 0. Bagaimana untuk memudahkan persamaan ini? Kita gunakan kaedah perfaktoran untuk mendapatkan sebutan ini. Untuk mendapatkan 3 cos kuasa 2, kita boleh darabkan 3 cos X dan cos X. Sementara untuk mendapatkan 2, kita boleh dapatkan 1 darab 2. Kita letak di sini 1 darab 2. Kemudian kita perlu menyemak ataupun try and error sama ada hasil darab ungkapan ini akan memberikan persamaan kuadratik ini. So, hasil darab 3 cos X ini sudah tentu akan memberikan kita 3 cos kuasa 2x. 1 dan 2 didarabkan sudah tentu akan memberikan hasil 2. Sebab itu yang kita ambil kira ketika kita memilih ungkapan ini. Yang kita perlu semak adalah hasil darab silang, di mana hasil darab silang ini kita akan dapat 6 cos X. Sementara hasil darab silang ini kita akan dapat cos X. Dan hasil darab silang kita perlu tambahkan, kita akan dapat 7 cos X. Yang ini yang kita perlu tentu sahkan bahawa hasil tambah bagi darab silangnya adalah sama 7 cos X, menunjukkan bahawa hasil darab ungkapan 3 cos X tambah 1 dan cos X tolak 2 akan memberikan ungkapan ini. Jadi kita tulis balik 3 cos X tambah 1 darabkan dengan cos X tambah 2 yang akan memberikan nilai 0.
Jadi setelah berada dalam bentuk ini, barulah kita boleh buat andaian bahawa 3 cos X tambah 1 yang sama dengan kosong, ataupun cos X tambah 2 sama dengan kosong. Kita selesaikan secara berasingan. Di sini cos X akan sama dengan negatif 1/3 ataupun negatif 0.3333. Kemudian di sini kalau cos X tambah 2 sama dengan kosong, cos X akan sama dengan negatif 2. Perhatikan bahawa nilai cos yang maksimum adalah 1 ataupun negatif 1. Jadi dengan ini, nilai X ini adalah tak tertarik ataupun tak ada nilai. Jadi kita perlu selesaikan yang ini. Kita ada cos X sama dengan negatif 0.3. Jadi kalau kita buat andaian cos theta sama dengan negatif 0.3333, kita cari nilai sudut asas menggunakan kalkulator. Kita tengok nilai sudut asas di mana kita gunakan nilai yang positif. Nilai cosnya adalah 0.3333 adalah 70.53 ataupun 70.53. Kita gunakan 70.53. Ini adalah sudut pada sukuan yang pertama ataupun sudut asas. Cos bernilai negatif. Cos yang bernilai negatif adalah pada sukuan yang kedua dan sukuan yang ketiga. Oleh sebab itu, nilai bagi sudut X adalah 180 tolak dengan 70.53. Ini adalah sudut pada sukuan yang kedua, dan satu lagi adalah sudut di sini 180 tambah 70.53. Ini sudut pada sukuan yang ketiga. Jadi kita mudahkan, kita akan dapat nilai di sini adalah 109.47, sementara nilai sudut ini adalah 250.53. Ini adalah jawapan pada soalan ini. Kita tidak perlu mengambil kira penyelesaian bagi persamaan ini kerana nilai X itu adalah tidak tertarik. Cukup dulu untuk kali ini. Jangan lupa share dengan rakan-rakan yang memerlukan. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang Cikgu uploadkan, dan komen untuk sebarang penambahbaikan, dan mungkin ada soalan-soalan yang pelajar-pelajar mahukan Cikgu selesaikan. Itu saja untuk kali ini. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.